Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan tentang fasa 2 kerja khusus bagi subtopik antarmuka input dan juga output. Okey. Jadi kalau ingat balik semula semalam, saya dan Cikgu Sakinah ada terangkan berkenaan tentang algoritma. Kita dah selesaikan algoritma iaitu melukis cetak alih. Okey, jadi hari ini saya teruskan kepada antara muka input dan output. Okey, tapi untuk penemulan dengan ERD kita akan buat pada minggu hadapan. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai antara muka input dan output. Okey, kalau awak lihat balik semula, untuk menghasilkan antara muka input dan output, okey, untuk mendapat markah yang maksimum, awak kena lihat balik semula kepada jadual rubrik pemarkahan. Okey, di mana dekat situ dia ada nyatakan tentang markah-markah yang akan awak perolehi berdasarkan kepada apa yang terhasil lah. Okey, dia ada kriteria-kriteria dia yang tertentu. Okey, jadi kita akan lihatlah pada markah yang paling maksimum adalah 2. Okey, jadi maksudnya kalau awak lukis antara muka yang pertama, dia ada bahagian yang pertama, kriteria yang pertama. Okey, jika awak melakar reka bentuk antara muka, menu, switchboard, sistem yang konsisten, jelas, lengkap, relevan dan sesuai, maka awak akan dapat 2 markah. Dekat sini dia ada dia punya pecahan markah. Okey, itu dia punya kriteria yang pertama. Okey, kalau tak ada lakaran langsung, maksudnya awak akan dapat kosong. Okey, kalau katakan mereka bentuk antara muka yang tak lengkap, okey, tidak konsisten, tak jelas, tak lengkap, awak akan dapat 1 markah. Okey, itu pada kriteria yang pertama, iaitu mereka bentuk antara muka, menu, switchboard yang lengkap. Okey, itu yang pertama sekali, switchboard. Okey, yang kedua, kriteria yang kedua adalah untuk melakar borang. Okey, iaitu di mana kamu perlu melakar borang yang lengkap berdasarkan kepada reka bentuk pangkalan data lah. Okay, ikut apa sistem yang kita nak bangunkan. Okay, kalau ada borang yang lengkap, okay, awak akan dapat 2 markah. Okay, kalau tak ada borang langsung, tak buat langsung, dapat kosong lah. Okay, kalau melakar borang tapi kurang lengkap, okay, maka akan dapat 1 markah. So sekarang 2 kriteria membawa 4 markah. Kriteria pertama tadi 2 markah, kriteria yang kedua 2 markah, so 4. Okey. Okey, dan kriteria yang ketiga adalah melakar laporan. Maksudnya awak kena cuba lakarkan apakah laporan yang akan dihasilkan. Yang akan dihasilkan berdasarkan kepada kehendak sistem. Okey, ikut kita punya sistem sebab kita nak menghasilkan satu sistem yang akhirnya kita akan dapat senarai peserta kan. Okey, senarai peserta yang menyertai pertandingan dan kita boleh lihat peserta yang mendapat tempat kedudukan pertama, kedua, sehinggalah mungkin ada kedudukan saku hati. Okey, jadi itu semua sekali akan dipaparkan melalui laporan. Okey, jadi kamu kena buat satu paparan lah. Kena melakarkan satu bentuk laporan. Macam laporan yang kita cetak. Okay, contoh kalau macam awak dapat slip exam kan, so slip exam awak tu adalah laporan lah. Okay, tapi sekarang kita tak nak lah slip exam, tapi kita nak laporan keputusan pemenang pertandingan. Okay, jadi kalau awak dapat melakarkan laporan yang lengkap, okay, maka awak akan dapat 2 markah. Okay, macam biasalah, kalau tak ada buat langsung, kosong. Okay, kalau melakar laporan tetapi tak lengkap, awak akan dapat 1 markah. Okey, jadi apa-apa pun awak nak buat, awak punya antara muka input dengan output, maksudnya awak kena tengok dia punya jadual rubrik pemarkahan ni. Okey, kena buat ikut yang dinyatakan ni lah. Okey. Okey, kalau tak ikut, maksudnya awak buat tak lengkap, memang awak takkan dapat markah yang maksimum. Okey. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita akan lihat contoh Contoh, okey, kita nak pergi kepada kriteria yang pertama, iaitu melakar reka bentuk antara muka, menu ataupun switchboard, sistem yang jelas, sistem yang konsisten, jelas, lengkap dan sesuai. Apa yang dikatakan sebagai antara muka yang konsisten, jelas, lengkap dan
sesuai. Okey. Okey, sebagai contoh macam ni lah. Okey, first sekali kita kena buatlah lakaran dia dalam bentuk segi 4. Sebab kita punya sistem kan kita paparkan dekat komputer bentuk segi 4. Okey, kemudian kita buat pembahagian ruang-ruang yang bersesuaian lah dengan kita punya switchboard. Ni kita just buat lakaran je. Okey, buat lakaran. Okey. Okey, kemudian dalam sistem tu dia mesti ada tajuk lah. Kalau menu utama dia mesti ada tajuk dia. Contoh kalau macam ikut sistem yang nak bina. Okey, contoh macam saya beri ni sistem pertandingan silat tari. So saya letakkan dekat atas dia punya tajuk dia. Okey. Okey, seterusnya okey, contoh-contoh menu utama yang ada dekat contoh yang ada dekat dalam menu utama. So dekat dalam menu utama dia adalah button untuk daftar peserta. Okey, kemudian untuk login peserta, admin, okey, hakim. Ini contoh lah. Contoh yang paling simple saya tunjukkan dekat sini. Okey. Okey, dan seterusnya dekat dalam muka depan ataupun menu utama ni adalah penerangan sedikit tentang sistem yang kita nak bangunkan. Bolehlah create apa-apa maklumat, penerangan tentang sistem awak supaya bila orang buka dia punya menu utama sistem awak, mereka dah tahu dah. Dah nampak dah apa yang terdapat dalam sistem yang awak nak bangunkan. Okey, dekat sini juga boleh letak gambar. Okey, so dekat sini kalau awak boleh lihat, okey, apa yang dikatakan sebagai sistem yang jelas dan konsisten. Okey, sebab dia ada tajuk dia. Ada tajuk dia. Okey, kemudian kedudukan dia mesti sama. Nanti saya akan tunjukkan lah yang akan datang. Okey, dia konsisten. Okey, dan jelas mungkin sebab dia ada penerangan dekat sini. Penerangan. Okey, ni yang untuk menghasilkan antara muka ni dia ikut pada kreativiti masing-masing lah. Okey, tak semestinya macam ni. Ada pelbagai jenis, maksudnya reka bentuk. Awak boleh letakkan, mungkin awak pecah kepada 3 kan. Ini saya pecah kepada 2 saja. Maksudnya tajuk ni saya letak dekat atas. Okey, dan kemudian dia punya menu yang lain saya letak dekat sebelah bawah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh. Contoh antara muka menu utama yang saya dapatkan daripada modul pengurusan murid. So dekat sini awak boleh lihat lah. Okey, dia punya tajuk dia modul pengurusan murid. Dia letak dekat atas. Kemudian dia pecahkan kepada beberapa bahagian. Okey, yang ini dia punya, kita panggil sebagai header lah, tajuk utama. Kemudian dekat sini dia ada dia punya pilihan menu dia. Okey, menu untuk menu utama, muat turun, hubungi, fact dan sebagainya. Okey, dan dekat sini ada penerangan tentang sistem. Nampak tak? Okey. Okey, cuma yang mungkin tak sama macam yang saya punya tadi kan, dekat dalam muka depan menu utama untuk modul pengurusan murid ni dimasukkan sekali ada menu untuk log masuk. Yang ini kalau nak masukkan pun boleh, kalau katakan awak nak masuk boleh, kalau tak nak pun tak apa. Maksudnya kalau awak nak buat, awak cuma letakkan dia punya yang ni lah. Okey, dia punya tajuk dia, kemudian ada dia punya menu-menu yang lain, menu-menu pilihan. Okey. Okey, seterusnya, okey, lepas tadi saya dah cuba login. Okey, bila saya log masuk saja, okey, saya dibawa ke page yang berikutnya. Okey, dan kalau lihat dekat sini, sistem modul pengurusan murid ni dia konsisten. Ini yang saya katakan sebagai konsisten tadi. Okey, maksudnya kalau menu utama dekat dalam page yang mula-mula tadi kita masuk, dia berada dekat sebelah, kedudukan dia tetap sama, dia tak berubah. Sama juga dia punya pilihan untuk utama, kemudian muat turun, hubungi. Okey, cuma mungkin ada tambahan. The next page tu mungkin ada tambahan ataupun pengurangan menu pilihan. Okey, tapi kedudukan dia tetap sama. Okey, kalau tajuk sistem tu dekat atas, memang dekat atas saja. Modul pengurusan murid. Dia tak adalah katakan page pertama dekat atas tajuk dia, tiba-tiba page kedua dia pergi sebelah bawah. Okey, ini dikatakan sebagai konsisten kedudukan dia. Okey, kenapa kita perlu konsisten? Supaya kita memudahkan orang menggunakan sistem yang kita bina. Okey, ini contoh dia lah. Awak boleh tengok contoh-contoh yang lain. Awak boleh saja search, okey, contoh-contoh antara muka menu utama. Nak dapatkan idea lah, untuk mendapatkan idea bagaimana cara untuk meletakkan reka letak awak punya menu utama tu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa yang kalau tadi saya buat antara muka bagi menu utama kan. Okey, jadi untuk awak
Okey, awak kena buat lagi antarmuka switchboard bagi menu peserta. Untuk peserta, sebab kita punya sistem dia melibatkan beberapa entiti, jadi awak kena lengkapkan antarmuka bagi menu peserta, menu admin dan juga menu hakim. Okey, yang ini untuk buat switchboard ni awak kena tengok balik semula carta ahli yang kita dah buat tu. Pun boleh jadikan sebagai panduan lah apa yang perlu ada dekat dalam switchboard tu. Apa yang perlu ada dalam switchboard antarmuka bagi peserta, bagi admin dan juga bagi hakim. Okey, yang penting awak mesti pastikan dia punya switchboard tu dia konsisten, jelas dan lengkap. Okey, dia mesti konsisten, jelas dan lengkap. Dia mesti, kalau katakan secara tak langsung, dia kena ikutlah apa yang ada dekat dalam antarmuka menu utama. Yang ini awak kena buat nanti. Yang tadi saya tunjukkan saja, tapi jangan ikutlah bulat-bulat. Means awak ikut dia punya step dia macam mana kita nak buat. Okey, seterusnya kita pergi kepada kriteria yang kedua. Okey, kriteria yang kedua tadi adalah melakar reka bentuk borang yang lengkap berdasarkan kepada reka bentuk pangkalan data. Okey, maksudnya kita melakar borang yang lengkap. Okey, borang ni maksudnya apakah maklumat yang pengguna perlu masukkan. Contoh macam awak nak isi borang pendaftaran kan? Katakan awak nak daftar persatuan. Okey, awak akan diberikan borang yang kosong. Borang yang kosong means awak kena lengkapkan. Itu kalau secara manual. Okey, tapi kalau awak membina sistem, maksudnya semua sekali awak kena buat dalam bentuk paparan. Okey, dalam bentuk paparan. So ini yang awak kena reka. Okey, apakah borang yang perlu pengguna masukkan? Maksudnya reka bentuk borang yang pengguna perlu masukkan. Tak kiralah siapa pengguna ni, sama ada peserta ke, hakim ke, ataupun admin ataupun pengurus sistem. Okey, jadi saya tunjukkan satu contoh saja. Okey, so sama juga macam tadi, kita kena buat dia punya bentuk dulu, bentuk paparan dia dulu. Okey, kemudian bahagikan dia punya ruang tu. Okey, saya buat lebih kurang macam sama yang mula-mula tadi. Okey, dan button home saya letak dekat tepi. Sama macam yang saya buat masa dalam menu utama. Okey, so sekarang kita ambil satu contoh lah. Okey, satu contoh maksudnya entiti yang terlibat dalam sistem kita. Okey, salah satunya adalah peserta. Sebab kita nak berkaitan tentang pertandingan kan. Peserta dan pertandingan. Okey, peserta buat apa kepada pertandingan? So dekat sini kita kena tahulah apa hubungan dia. So peserta menyertai pertandingan ataupun mendaftar pertandingan kan. Peserta akan mendaftar pertandingan. Dia akan isi borang lah. Dia akan isi borang pertandingan. Okey, so dekat sini kita ini adalah contoh menu borang yang kita akan buat. Okey, dan bagi setiap borang mesti ada tajuk dia. Sama juga macam menu utama tadi pun ada tajuk dia. Okey, di mana kita boleh namakan lah, ikutlah borang pendaftaran peserta ke, ataupun pendaftaran peserta pertandingan apa. Okey, so awak kena nyatakan apa tujuan, apa tajuk borang tu. Tajuk tu mesti ada. Okey, seterusnya untuk kita mengisi borang pertandingan ni mesti ada maklumat tentang peserta. Kan? Mesti ada maklumat tentang peserta. Dekat sini kita kena reka lah. Okey, apa maklumat dia yang kita nak isi? Maklumat yang asas lah. Okey, ini mengikut kepada ERD yang kita bina lah. Okey, sebagai contoh, untuk mengisi borang pendaftaran, peserta diperlukan nombor kad pengenalan. Okey, peserta juga perlukan nama, nombor telefon. Okey, ini saya ambil contoh yang ringkas lah. Okey, so daripada sini, daripada maklumat asas, daripada gambaran GERD ni, kita reka lah dekat mana kita nak letakkan nombor kad pengenalan, nama, nombor telefon. Mungkin saya buat macam ni lah. Contoh bagi menu borang. Saya letakkan lah nombor kad pengenalan. Ini tajuk dia. Nombor kad pengenalan, nama, nombor telefon. Dan diikuti dengan ruang kosong. Ruang kosong ini yang pengguna akan memasukkan maklumat. Bila kita